Baiklah, pada petang ini kita sambung lagi pembelajaran PDPR, pembelajaran Tauhid. Tajuk hari ini sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, iaitu Muhalafatuhu Ta'ala lil Hawadis. Muhalafatuhu Ta'ala lil Hawadis artinya tidak serupa Allah Ta'ala dengan segala yang baharu, iaitu boleh dimaksudkan sesuatu penjelasan yang menafikan ada persamaan Allah dengan segala yang baharu, iaitu makhluk dari segi zat, sifat dan perbuatan. Maksudnya penjelasan tentang Allah ada perbezaan antara Allah dengan makhluk dari segi zatnya, sifatnya dan perbuatan Allah. Dalil Al-Quran, Allah bersifat muhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Daripada surah Asy-Syu'ara ayat 11. Artinya, tiada sesuatu pun yang sebanding dengannya, iaitu dengan zat Allah dan sifat dan pentadbirannya, dan dialah yang amat mendengar lagi amat melihat. Penjelasan 1. Adapun tidak serupa Allah dengan segala yang baharu pada zatnya, itu ialah zat Allah bukan jirim dan bukan arad. Maksudnya sifat Allah Ta'ala tu, zat Allah Ta'ala itu berbeza dengan kita manusia makhluk. Dalam kitab tu, bahagian raja di bawah telah disenaraikan ciri-ciri zat Allah Ta'ala bukan jirim. Apa ciri-ciri dia? Iaitu zat Allah Ta'ala tidak berdarah, tidak berdaging, tidak bertulang dan bukan sesuatu yang dileburkan, serta bukan jenis tumbuh-tumbuhan. Maksudnya zat Allah Ta'ala tu, sifat Allah Ta'ala tidak berdarah, tak ada berdaging, tidak bertulang, dan dia bukan tumbuh-tumbuhan. Kalau kita manusia, ada tulang, ada daging, ada tulang, ada daging, berdarah. Baik, zat Allah Ta'ala bukan arad. Ciri-cirinya 1, tidak mempunyai arah. Yang kedua, tidak berada di mana-mana arah. Dan yang ketiga, tiada bertempat, tiada dikaitkan dengan masa. Maksudnya Allah itu berada di mana-mana, tidak mempunyai arah. Tapi kalau manusia perlukan arah, kat mana tempat dia nak duduk, dia nak tinggal. Kemudian Allah ini, zat Allah Ta'ala ini tidak dikaitkan dengan masa. Tapi ciri-ciri pada manusia dikaitkan dengan masa. Masa itu amat diperlukan oleh seorang. Baik, yang kedua, Allah Ta'ala tidak serupa dengan segala yang baharu pada sifat-sifatnya, iaitu sifat Allah Ta'ala kadim lagi azali dan melengkapi takluknya, sedangkan sifat makhluk bertakluk pada setengah perkara sahaja. Maksudnya sifat Allah Ta'ala tu tiada yang menjadikan, memang dah ada sebelum jadi. Dan sedangkan sifat makhluk itu perlukan sesuatu perkara untuk menjadikannya. Contohnya di sini, sifat sam'un Allah Ta'ala bertakluk kepada segala yang maujudat, dan sifat sam'un yang baharu pada makhluk bertakluk kepada suara sahaja. Maksudnya sama Allah Ta'ala Allah Ta'ala mendengar. Allah Ta'ala mendengar dengan semula jadi, tidak memerlukan telinga, suara. Tapi kalau pendengaran manusia perlukan suara, perlukan telinga untuk mendengar. Yang ketiga, Allah Ta'ala tidak serupa, tiada serupa dengan segala yang baharu pada perbuatannya, iaitu perbuatan Allah tiada bersamaan dengan perbuatan makhluk. Maksudnya di sini perbuatan Allah dengan perbuatan manusia berbeza. Apa ciri-ciri perbuatan Allah? 1, memberi kesan berbeza dengan perbuatan makhluk. Apa yang Allah buat itu memberi kesan. Yang kedua, tiada berkehendak kepada wasitah, iaitu perantara seperti telinga untuk mendengar. Allah tidak berkehendakkan, maksudnya Allah tidak perlukan sesuatu
Contohnya Allah nak mendengar, Allah perlukan telinga. Tidak, Allah mendengar dengan semula jadi, dengan tidak memerlukan telinga. Tapi manusia nak mendengar, mesti ada telinga. Yang ketiga, tiada pembantu. Allah tiada pembantu. Yang keempat, tiada mengambil faedah pada perbuatan dan hukumnya. Allah tidak mengambil faedah kebaikan apa yang dibuat. Dan yang kelima, tiada yang sia-sia. Apa yang Allah lakukan, semuanya bermanfaat. Semuanya ada kebaikan dan faedahnya. Tak pernah sia-sia. Terdapat beberapa perkataan dalam Al-Quran dan hadis yang menyebut wajhun dan yadun Allah. Maka perkataan ini kita iktikadkan, kita percaya secara yang layak dengan Allah Ta'ala yang maha suci daripada jisim sifatnya dan segala sifat yang baharu. Maksudnya dalam Al-Quran dan hadis ada menyebut perkataan wajhun dan juga yadun Allah. Wajhun tu maksudnya wajah Allah dan yadun tu maksudnya tangan Allah. Jadi semua tu hanya Allah Ta'ala saja yang maha mengetahui. Kita tak tahu macam mana wajah Allah, kita tak tahu macam mana Allah itu melihat, bagaimana caranya. Hanya Allah saja yang maha mengetahui. Begitulah kepercayaan para sahabat dan orang yang mengikut. Sahabat dan orang yang mengikut, bagi orang yang mengikut sahabat dinamakan juga ulama al-mutaqaddimin. Apa arti al-mutaqaddimin? Iaitu ulama yang hidup pada 3 kurun. 3 kurun yang pertama ataupun pada 300 tahun yang dahulu, masa zaman Nabi lah. Al-mutakhirin artinya apa? Ulama khilaf, iaitu hidupnya pada 300 tahun selepas kewafatan Nabi. Wallahu a'lam bishawab.